Macam sikit bang. Sikit je bang. Geram, marah dan kecewa dengan aksi ini. Manakan tidak, perbuatan tidak bertanggungjawab seorang bapa melakukan aksi wili bersama anak kecil ini seolah-olah menempah maut. Lebih menimbulkan kemarahan ramai apabila anak kecil itu kelihatan menangis ketika si bapa sedang asyik mempamerkan kemahirannya. MSTA menghubungi Dr. Airil Haimi Muhammad Adnan, saintis sosial multidisiplin dan pensyarah kanan UiTM bagi mengulas tentang hal ini. Dia macam inilah, kita pendekkan cerita apa dia tanggungjawab ayah, amanah bagi ayah. Saya rasa sedih bila saya tengok dalam keadaan macam tu. Apa jadi apabila ayah bapa yang tiba-tiba menjadi-jadi? Kan? Apa jadi dia yang menjadi-jadi, dia yang terlebih-lebih, dia yang buat perangai macam itu. Adakah, kalau saya rasa soalan yang orang akan tanyakan, adakah akan pengaruh tumbesaran anak kecil? Ini pun menarik ya. Kita tengok anak kecil tu kan, girl tu ya, budak perempuan tu, saya rasa dia muka dia tak adalah nampak macam happy. Nampak macam happy ke? Macam happy ke? Dia seronok ke? Ya, kalaupun dia seronok, adakah itu benda yang betul untuk dibuat kan? Jadi itu adakah akan mengganggu tumbesaran pada masa jangka panjang kalau lagi dibiarkan ataupun diulang-ulang ataupun dibuat lagi perkara lain yang pelik-pelik yang orang tak buat? Maka of course sudah tentu akan jadi satu benda yang tak elok, satu contoh yang tak baik dan mengganggu tumbesaran. Itu memang betul. Belum lagi kita cakap tentang masalah fizikal. Kalau terjadi apa-apa, kata orang tu, tak jadi tak apa, bila dah jadi baru. Jadi efek kepada anak itu memang jelas lah. Dan saya tengok berulang kali, memang betul saya kata, memang saya pegang tepuk lagi, ada apa ni, apa sebenarnya yang cuba dicapai, apa yang nak sangat ni, nak tunjuk apa. Maka ini satu penyakit. Dan kalau saya minta maaf lah ya, kalau kita orang dewasa, kalau betul pun dah ada penyakit itu dalam hati, buatlah sendiri, buatlah, nak buat macam mana mampu pun buatlah. Tetapi jangan libatkan budak-budak, jangan libatkan anak-anak, tidak boleh sama sekali. Teguran dia banyak tahap lah ya, minta maaf ya. Teguran nombor 1, saya kongsi pengalaman saya sendiri lah ya, dan ini berlaku di depan mata saya sendiri, tak tipu. Di mana saya pernah, pengalaman saya masa belajar di luar negara dulu. Pernah, kebetulan masa tu saya ada di dalam apartmen sendiri. Saya tengok di bawah ada satu kereta ni parking parking, dan saya tak sedar di dalam kereta tu ya, tingkapnya tertutup semua, ada anak kecil. Saya rasa anak tu tengah tidur saya rasanya. Tapi orang yang lalu lalang, kalau saya dari apartmen saya boleh nampak, level 1 boleh nampak, maka orang lain yang di tepi jalan pun boleh nampak. Maka nampak, orang lain pun nampak. Dan secepat mungkin ya, orang yang lalu lalang di situ telefon polis. Saya tak tipu, telefon polis. Saya bagi masa dalam 2-3 minit lah, terus polis datang. Begitu cepat ya tindakan tapi ini di negara maju lah. Ya, gitu cepat polis datang. Dan apa polis buat? Dan tu juga dia tengok keliling tak ada apa, dia pecahkan cermin, keluarkan anak. Dan yang paling menarik dia tunggu mana mak dan ayah ini. Dan kebetulan nak jadi cerita, mak yang sebenarnya tinggalkan anak. Ya mungkin dia rasa anak dia tidur sekejap, dan dia parking betul-betul, dia bukan double park apa ke, parking dia betul ya, cara dia parking betul, tak ada salah mana-mana. Cumanya dalam tu ada anak dan dia tinggalkan, sedangkan anak itu kecil. Terus kena pegang dengan polis, terus dibawa ke balai. Dan ini sebenarnya nombor 1, saya kata teguran saya nombor 1 tahap itu adalah kepada yang pihak berkuasa. Dah tahu dah siapa ayah dia, tolonglah ambil tindakan. Dan jangan hanya ambil tindakan bermusim ataupun ambil tindakan orang kata tepuk tangan jalan, tepuk, tak ada. Jangan macam itu. Ambil tindakan yang paling keras yang boleh diambil. Jangan gunakan alasan ini cuai, kemudian nanti tiba-tiba yang ayah tu pula kan, tiba-tiba dia masuk, dia buat press conference, saya mohon maaf, saya menyesal. Jangan termakan, supaya lepas ini ayah-ayah lain, mak-mak lain pun tak buat dah. Jadi tak ada. Saya rasa seolah-olah saudara Ali makin lama macam tak takut. Ya, tak takut. Dan itu sebab kita tengok makin lama perangai itu makin merapu. Kalau nak melibatkan diri sendiri sebagai orang dewasa itu satu cerita, tapi kita melibatkan pula anak kecil, jangan sekali-kali. We have to protect. Kita kena melindungi anak kecil. Jadi itu nombor 1, pihak yang berkuasa, pihak yang berwajib dah tahu dah. Siap plate number pun ya. Nombor plate tu jelas sangat-sangat kan. Apa? Tunggu apa lagi? Ambil sekeras mungkin. Kalau boleh penjara lah, bagi seminggu ke 2 minggu je, biar dia faham. Dan biar ayah-ayah lain faham itu bukan caranya nak glamour. Tangkap lagi satu yang patut tangkap ialah yang tolong videokan sekali tu. Itu ada pula kaki dia. Jadi itulah ya. Itu nombor 1, tahap 1. Tahap kedua, siapa dia? Kita ni janganlah menjadi enabler lah ya. Kalau nombor 1 kita tak suka dia buat, nombor 2 kita jangan pula menyokong. Janganlah sekali-kali kita menyokong. Oh ini tak apa sebenarnya. Adalah pula nanti kan akan ada
suara. Kita kena semua satu suara. Suara kita ialah tidak. No. Ini bukan main-main. Perbuatan macam itu bukan main-main. Perbuatan macam itu jenayah. Perbuatan macam itu menyusahkan nanti. Kalau jadi apa-apa nanti yang susah tu bukan hanya dia. Kalau dia terjatuh kan, nanti masuk hospital. Segala-gala orang akan terlibat dan kita kena ingat dia seorang yang patut melindungi. Dia ada sakit mental. Memang sakit mental lah dia buat perangai macam tu. Kalau orang yang sihat, orang yang waras, tak ada yang akan buat perangai macam tu. Kepada ayah-ayah lah ya. Nak buat hobi pun buatlah hobi macam mana pun. Janganlah buat hobi sampai membahayakan anak. Itu saya kata, aduh, macam mana? Macam mana boleh jadi ayah ni? Membahayakan diri sendiri satu hal, membahayakan anak, mengganggu pembesaran pemikiran anak pada jangka masa panjang, di mana kalau kita cakap secara logiknya, psikologinya boleh jadi trauma. Boleh jadi trauma, dia takut. Satu benda yang kita kena faham sangat-sangat. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa, tetapi sebenarnya kepada orang yang dalam situasi itu, dan dalam kes ini anak itu that girl anak perempuan tu yang di dalam situasi itu, saya rasa dia boleh menjadi satu trauma. Janganlah sampai dia tak nak naik motor ke, atau dia tengok motor dia dah takut. Sampai ke tahap itu boleh jadi. Ajak anak kita merempit, itu adalah satu perkara yang tidak logik dan gila. Kita nak jadi pembikin kandungan, kita nak jadi content creator, tidak ada masalah, tetapi content creator yang sihat. Ini tidak sihat, tidak logik dan gila.